Dalam video kali ini, kita nak buat preview untuk game-game EPL yang akan berjalan pada minggu ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat preview big game. Sorry lah UCL review tak ada sebab aku tak sempat nak tengok. Bukan tak sempat nak tengok, tak jaga. So kita recap sikit lah kan. Dah ada 4 tim dah layak ke quarter final, iaitu pasukan Real Madrid, PSG, Manchester City dan juga pasukan Bayern Munich. Bayern comeback dekat second leg. Paris Saint-Germain macam biasa mereka kuasai game waktu second game. Dan Real Madrid walaupun mereka struggle nak kalahkan pasukan Leipzig, mereka boleh juga lepas ke quarter final. Manchester City easy win 3-1 dengan pasukan Copenhagen. So untuk EPL minggu ni, kalau liga-liga lain kita tengok tak ada juga big game. Kalau kita nak kata kalau big game sikit pun macam Serie A je lah, Fiorentina dengan pasukan Roma. Tapi dalam EPL minggu ni, kita bukan setakat ada satu game besar, kita ada 3 game besar. Iaitu game pertama Chelsea dengan Newcastle, game kedua Aston Villa dengan pasukan Spurs, dan ketiga game yang paling besar pada minggu ni. Dan aku yakin game ni akan jadi tumpuan gila untuk semua orang, tak kira lah fan bola sepak mana, iaitu Manchester City lawan dengan pasukan Liverpool. So jom kita mulakan preview dan kita akan buat prediction sikit untuk beberapa game ni. Game pertama kita tengok game Chelsea dengan Newcastle. Siapa boleh menang? Lawan dekat home pasukan Chelsea. Season ni Chelsea walaupun main dekat home tak menjamin yang Chelsea ni boleh menang. Sebab Chelsea main dekat home dengan away pun lebih kurang sama je performa mereka. So kita tengok form dua-dua tim ni Chelsea dalam 5 last game, Chelsea dah menang 2 kali, 2 kali seri dan juga sekali kalah. Yang mana satu kekalahan tu pedih jugalah, mereka kalah dekat Carabao Cup final. Dan Newcastle pun mereka mengalami benda yang sama, iaitu 2 menang, 2 seri dan juga 1 kalah. Apa yang dua-dua tim ni nak ligan dalam game ni? Kalau kita nak kata ligan top 4 tu jauh jugalah sebenarnya. Tapi aku tengok pasukan Chelsea dan juga Newcastle mereka ada satu vision yang sama, iaitu mereka nak panjat setinggi mungkin dan mereka boleh dalam table. Sebab hari ni Chelsea duduk dekat nombor 11 tau. Dan ada possibility pasukan nombor 12 boleh potong mereka kalau mereka kalah dalam game ni. Dan Newcastle pun mereka ada vision sama, sebab hari ni mereka dekat nombor 8 dalam EPL. Tapi aku rasa vision mereka lagi jelas sikit lah, sebab mereka nak liga slot untuk dekat Eropah. Sebab mereka still ada chance lagi. Penghalang kepada game ni untuk dua-dua tim ni perform adalah kecederaan lah. Newcastle dan juga Chelsea mereka ni memiliki beberapa kecederaan, tapi aku rasa pasukan yang lebih kena import daripada kecederaan ni adalah Newcastle. Sebab hang boleh tengok play-play Newcastle yang injured, kebanyakannya adalah key player mereka. Contoh macam Kieran Trippier, Joelinton, Callum Wilson dan juga goalkeeper mereka Nick Pope. Tambah pula dengan Sandro Tonali yang kena ban. Untuk Chelsea pula, Chelsea pun ada beberapa key player injured, contoh macam Christopher Nkunku, Reece James dan juga Benoit Badiashile. Tapi dua-dua tim ni walaupun key player mereka injured, mereka ada juga beberapa player mereka yang boleh perform. Dan best player untuk pasukan Chelsea aku letakkan Cole Palmer. Lepas pindah daripada pasukan FC, main dekat Chelsea terus step up dan jadi the best player untuk pasukan Chelsea musim ni. Walaupun beberapa game lah dia ni tak adalah okey sangat untuk Chelsea. Untuk Newcastle masih lagi merekalkan performan hebat dia, iaitu Alexander Isak, top scorer untuk pasukan Newcastle pada musim ni. So apa prediction aku untuk game ni? Aku menjangkakan Chelsea akan leading waktu first half dan akan botol waktu second half. Dan aku rasa game ni akan seri 2 sama. So siapa-siapa yang masuk video ni lepas game EPL, betul tak prediction aku? Apa boleh komen dekat bawah. Next game kita masuk game yang high level sikit, iaitu Aston Villa dengan pasukan Spurs. Tadi Chelsea dengan Newcastle mereka nak berebut naik paling tinggi, Villa dengan Spurs mereka nak berebut top 4. Dan game ni memang sangat-sangat crucial lah untuk kedua-dua pasukan ni. Dan ni beza dua-dua tim ni adalah 5 point tau. Tapi Spurs kurang 1 game. Kalau lah Spurs cukup 1 game dan boleh menang dalam game ni, memang Spurs boleh potong pasukan Aston Villa. So ni adalah must win game untuk kedua-dua pasukan. Tapi aku rasa akan ada advantage sikit dekat pasukan Villa sebab dia pemain dekat home mereka. Kita tengok kecederaan pula, iaitu penghalang kepada game ni. Untuk pasukan Aston Villa ada beberapa kecederaan juga, iaitu beberapa key player mereka lah, seperti macam Diego Carlos, Jacob Ramsey, dan aku rasa yang paling bagi import sekali adalah Boubacar Kamara. Untuk Spurs pula, Spurs mungkin akan main dalam game ni tanpa Pedro Porro, Manor Solomon dan juga Richarlison. Tapi Richarlison dengar kata dia boleh main dalam game ni. Kita tengok best player untuk kedua-dua pasukan ni. Untuk Aston Villa tak ada yang tak bukalah, Ole Watkins, top scorer untuk pasukan Aston Villa musim ni. Dan setakatlah adalah second best top scorer dalam EPL belakang Erling Haaland. Watkins ni satu benda aku suka, macam mana hang jaga dia pun dia akan cari cara juga untuk skor lawan tim hang. Kalau untuk Spurs aku rasa Son Heung-min lah. Dia memang step up lepas Harry Kane P. Dia jadi key play dan juga best play untuk pasukan Spurs pada musim ni. Ataupun nampak rasa siapa, Mikel Van ataupun Vicario, boleh jadi. So prediction untuk game ni, aku rasa game ni akan lebih berat kepada pasukan Aston Villa. Tapi kita pun tak boleh jangka kalau Villa awal season lawan dengan pasukan Spurs
aku rasa easy lah untuk pasukan Villa menang kalau lawan kat home. Tapi lepas rekod kebay mereka tak kalah dekat home tu dah bolos, mereka kadang-kadang lawan dengan tim biasa-biasa pun boleh kalah dekat home. Tapi game ni aku predik pasukan Aston Villa akan keluar sebagai pemenang, iaitu Villa akan menang 2-1 dalam game ni. Apa prediction apa boleh komen dekat bawah. So next game yang sangat-sangat besar, Liverpool dengan Manchester City. Tadi Chelsea Newcastle mereka nak berebut naik paling tinggi. Aston Villa dengan Spurs mereka nak berebut top 4. Tapi MC dengan Liverpool mereka nak berebut title EPL. Sambil diperhatikan oleh pasukan Arsenal. Siapa yang kalah dalam game ni, kalau Arsenal menang, Arsenal akan potong mereka. Kalau seri, Arsenal akan potong dua-dua. Ni memang perlawanan hidup mati lah antara kedua-dua pasukan. Walaupun main dekat Anfield, tapi peluang aku boleh kata masih 50-50. MC still ada chance boleh menang, Liverpool pun mesti ada chance boleh menang sebab mereka main dekat home. Penghalang kepada game ni semestinya adalah kecederaan lah, lagi-lagi dekat pasukan Liverpool. MC lah ni aku puji skuad mereka sebab skuad mereka antara pasukan yang paling kurang kecederaan, iaitu mereka ada satu kecederaan je lah ni, iaitu Jack Grealish. Liverpool setakat lah memang nampak mereka struggle lah dengan injuries, dengan Alisson tak boleh main, Curtis Jones, Diogo Jota, Salah pun tak full lagi, tak tahu boleh start lawan dengan Man City nanti, Trent Alexander-Arnold dan banyak lagi lah player Liverpool yang injured. Walaupun Liverpool dah terima balik lah player-player macam Szoboszlai, Endo dah balik dah dalam pasukan, tapi aku still rasa Liverpool dalam game ni agak tempang. Tapi season ni Liverpool dah buktikan lah, mereka ni still boleh go walaupun mereka ni berhadapan dengan kecederaan yang banyak. Tapi itulah, ni lawan dengan pasukan Manchester City. Kalau lawan dengan tim-tim lain tu guna budak-budak muda boleh je juga kan. Tapi lawan dengan MC ni kita tengok jadi macam mana nanti. Tapi aku rasa still Klopp akan ada taktik yang sesuai untuk game lawan dengan pasukan Manchester City ni. Untuk best player pasukan Liverpool, aku letakkan Mohamed Salah. Tapi contohlah kalau Salah tak main dalam game ni, best player untuk pasukan Liverpool aku letak Virgil van Dijk. Untuk Virgil van Dijk dan juga Ibrahima Konate, aku rasa dua-dua pemain ni akan bekerja keras dalam game ni untuk stopkan attacking pasukan Manchester City. Lagi-lagi Erling Haaland. Tapi macam kita tahu, rekod Virgil van Dijk kalau lawan dengan Haaland memang bersih lah. Haaland selalu hilang lah kalau lawan dengan Virgil van Dijk. Untuk pasukan Manchester City pula, pemain tumpuan ataupun pemain paling hebat untuk pasukan Man City adalah Kevin De Bruyne. Tapi itulah, Manchester City ni dia pun bukan bergantung dekat seorang player. Contoh, kalau unlock player macam KDB, City still ada player macam Bernardo Silva ataupun Foden yang boleh create chance untuk pasukan. Dan game ni aku sangat-sangat tak sabar nak tunggu. Tapi agak sayang sikit lah sebab Liverpool banyak injury kan. Hambai lah kalau Liverpool dengan form yang macam ni, lepas tu tak ada injury pula, lawan dengan pasukan Manchester City yang tak ada injury, so game ni memang mungkin akan rancak gila. So game dekat Anfield, apa prediction aku? Aku rasa game ni antara dua, antara Liverpool menang ataupun seri. Apa rasa City ada chance kan nak menang dekat Anfield? Tapi game ni aku predict akan seri 2 sama. So apa prediction hampa untuk big game ni? Adakah apa rasa Liverpool akan menang ataupun pasukan Manchester City akan menang? Dan yang paling kita harapkan, tak kira lah siapa menang ke, tak kira lah siapa bantai siapa ke, yang paling penting referee tolong jangan buat high. Sebab selalu big game macam ni lah referee nak tunjuk taring. Harap tak lah. So itulah video kali ni, preview untuk big game yang akan berjalan pada minggu ni. Hampa boleh komen kat bawah prediction hampa juga untuk EPL pada minggu ni. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.